Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap semua sihat ketika berada di rumah. Baik, untuk hari ini sesi pembelajaran kita mengenai kemahiran menulis. Tajuknya teknik menghuraikan isi karangan. Cikgu fokus hari ini mengenai karangan. Baik, bagaimana kita hendak menghuraikan isi? Cikgu tak fokus pendahuluan ataupun kesimpulan. Hari ini cikgu fokus bagaimana untuk mengembangkan isi. Baik, kita lihat teknik yang cikgu hendak gunakan pada hari ini. Murid-murid boleh tengok kepada slide ya. Cikgu dah sediakan slide untuk kita hari ini. Baik. Teknik yang cikgu nak gunakan pada hari ini ialah teknik MBK. Apa itu MBK? Jadi, tengok dekat slide. M bermaksud mengapa. M mengapa. B bagaimana. K kesan. Teknik MBK ini akan membantu anda semua untuk berfikir. Sebenarnya untuk membuat karangan, kita mesti memecahkan kebuntuan dalam fikiran kita. Macam mana kita nak berfikir. Jika kita menggunakan teknik, lebih mudah untuk kita berfikir. Jadi hari ini cikgu nak murid-murid semua cuba teknik MBK. Mengapa, bagaimana, kesan. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita nak gunakan teknik MBK ni untuk menghuraikan isi karangan. Baik, slide seterusnya. Tajuk yang cikgu pilih pada hari ini, faedah bersukan. Kita mulakan dengan tajuk yang mudah, supaya kita mudah nak mengembangkan isi ni. Selepas ini, langkah demi langkah, kita boleh cuba tajuk yang lebih sukar. Baik, tentang faedah bersukan, isi yang cikgu pilih. Okey, isi satu. Kita mesti ada isi. Isi satu, bersukan dapat menyihatkan badan. Baik, bagaimana kita nak menghuraikan isi faedah bersukan dapat menyihatkan badan? Sekarang kita gunakan teknik yang cikgu terangkan tadi. Teknik MBK, mengapa, bagaimana, kesan. Jadi sekarang kita tengok menyihatkan badan. Mengapa? Mengapa sukan boleh menyihatkan badan? Bagaimana cara untuk menyihatkan badan? Dan apa kesannya kepada badan kita? Baik, kita tengok slide seterusnya. Baik, isi yang pertama tadi, bersukan dapat menyihatkan badan. Baik, M. Apa M tadi? Mengapa? Okey, M ialah mengapa. Jadi, kita jawablah soalan tu. Mengapa? Mengapa bersukan dapat menyihatkan badan? Okey, cikgu dah buat rangka jawapannya. Kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh kita. Mengapa? Mengapa bersukan tu dapat sihatkan badan? Dapat keluarkan peluh. Berlaku pembakaran lemak. Bila dah terbakar lemak-lemak dalam badan tu, kuruslah. Okey? Baik, itu M. Tengok macam mana kita dah kembangkan. Kita tanya je mengapa. Kemudian bagaimana? Bagaimana bermaksud apa? Bermakna cara. Bagaimana bermaksud cara. Jadi, bagaimana cara dia? Kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjogging. Okey, bagaimana cara kita hendak bersukan? Baik.
bagaimana cara kita nak menyihatkan badan juga. Okey, itu untuk bagaimana. Seterusnya K. K tadi apa? Kesan. Okey, kesan. Okey, apa kesannya? Apa kesannya jika kita sudah berbasikal, bermain badminton, beriadah, jogging? Kesannya, okey, badan kita akan menjadi sihat dan cergas, serta kita tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Okay, nampak tak di sini? Cikgu dah boleh buat beberapa ayat menggunakan teknik MBK. Lebih mudah untuk kamu berfikir. Mengapa, bagaimana, kesan. Baik, kita dah dapat. Kita dah dapat banyak ayat. Sekarang macam mana kita nak hasilkan perenggan yang mantap? Bagaimana kita nak membina satu isi yang mantap? Okey, sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni, setiap perenggan mesti ada 4 jenis ayat. 4 jenis ya, bukan 4 ayat. 4 jenis ayat. Bilangan ayat terpulang kepada kemampuan kamu untuk menghuraikan isi. Okey, apa ayat yang wajib ada dalam satu perenggan yang mantap? Okey, yang pertama ayat topik. Mesti ada ayat topik. Ayat topik tu bermaksud isi yang kita fikirkan tadi itulah. Ayat topik dia ada satu ayat je. Kita tak boleh campur-campur isi dalam satu perenggan. Tak cantik pemerengganan. Nanti tolak markah pemerengganan. Isi tak gramatis. Okey, jadi ayat topik buat satu ayat saja. Ayat mula-mula. Okey, jadi ayat topik. Selepas ayat topik diikuti ayat huraian. Ayat huraian ni boleh lebih daripada satu ayat. Lebih banyak kamu menghurai, lebih panjanglah awak punya karangan. Okey. Kemudian ayat contoh. Ayat contoh ni sebenarnya dalam ayat huraian juga. Jadi ayat huraian, ayat contoh ni pun boleh lebih daripada satu ayat. Okey. Dan akhir sekali, supaya karangan lebih gramatis dan kamu menunjukkan kamu yakin dengan isi kamu mesti buat ayat penegas. Ayat penegas sama dengan ayat topik tu, ada satu je. Okey. Jadi tambahan lagi supaya perenggan awak tu lebih gramatis, bahasanya matang, tambah peribahasa. Okey, awak boleh tambah peribahasa atau kata-kata hikmat dalam perenggan karangan awak. Jadi lebih lagi mantaplah awak punya karangan. Okey. Seterusnya kita akan macam mana kita nak sambungkan semua huraian isi dengan gramatis. Kita gunakan penanda wacana yang sesuai. Okey. Penanda wacananya, ini penanda wacana untuk membuat huraian. Hal ini demikian kerana. Okey, untuk ayat contoh, sebagai contoh ataupun contohnya. Okey. Kemudian untuk penegasan, gunakan jelaslah bahawa, tegasnya, jelas terbukti. Macam-macam lagi penanda wacana yang awak boleh gunakan untuk menghasilkan perenggan karangan yang kemas, mantap, gramatis. Okey? Baik, seterusnya cikgu nak tunjuk satu perenggan yang dah lengkap cikgu sambungkan daripada isi-isi yang kita fikirkan tadi menggunakan teknik apa tadi? MBK. Mengapa, bagaimana, kesan. Jadi kita tak dapat isi tadi kan? Sekarang kita nak sambungkan guna penanda wacana yang sesuai supaya menjadi satu perenggan yang mantap. Baik. Cikgu pecah-pecahkan tadi. Cikgu pecah-pecahkan tadi daripada isi yang kita buat tadi. Ayat topik. Ayat topik ialah isi. Isi yang pertama yang kita fikirkan, apa isi tadi? Faedah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, jadi ayat yang lengkap.
salah satu daripada faedah bersukan ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, itu ayat topik isi. Ayat huraian. Okey, sambungkan ayat seterusnya. Gunakan penanda wacana. Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh. Baik, cikgu sambungkan saja isi tadi yang kita dah fikirkan guna teknik MBK tadi. Baik, seterusnya ayat huraian lagi. Kesannya badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Okey, dalam kita fikir tadi kan ada tanya tentang B, bagaimana? Bagaimana ialah cara. Jadi ayat itu automatik menjadi ayat contoh. Okey. Jadi macam mana nak tulis ayat contoh, ada dua cara. Satu, sebagai contoh. Ini yang biasalah cikgu bagi, ada banyak tajuk lain, contoh lain. Cara lain. Untuk kita asas ni, guna saja kalau sebagai contoh ataupun contohnya. Mudah sahaja. Nanti bila kamu sudah kosakata kamu dah lebih banyak, kamu boleh guna tamsilnya, contohnya kan. Okey, awak boleh tambah kosakata awak melalui pembacaan. Okey, kita tengok ayat contoh. Sebagai contoh, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging sahaja untuk mengeluarkan peluh. Nampak tak, cikgu dah gunakan semua isi yang kita fikirkan tadi. Okey, kita tengok ayat penegas pula. Okey, kita tengok ayat penegas. Akhir sekali kita perlu tegaskan supaya nampak kita yakin dengan isi yang kita gunakan. Okey. Cikgu guna jelaslah bahawa. Jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok karangan yang perenggan yang sudah lengkap. Okey, kita tengok perenggan yang cikgu dah siapkan. Guna isi yang kita fikirkan tadi, guna teknik MBK. Okey, jika awak tengok, kita boleh baca sama-sama. Salah satu daripada faedah bersukan ialah kita dapat menyihatkan tubuh badan. Itu ayat topik. Ayat huraian. Hal ini demikian kerana apabila kita bersukan, badan akan mengeluarkan peluh dan berlaku pembakaran lemak dalam tubuh kita. Ayat huraian. Cikgu masuk ke ayat contoh. Sebagai contoh, kita boleh bersukan dengan cara berbasikal, bermain badminton atau sekadar berjoging sahaja untuk mengeluarkan peluh. Cikgu sambung lagi huraian. Kesannya, badan kita akan menjadi sihat dan cergas serta tidak berasa lesu ketika belajar di dalam kelas. Akhir sekali kita buat penegasan. Jelaslah bahawa tubuh badan kita akan sihat jika kita rajin melakukan aktiviti sukan. Jadi awak nampak di sini, cikgu selang-selikan ayat huraian, ayat contoh, ayat huraian. Tak kisah. Ayat huraian, ayat contoh awak boleh letak ikut suka awak dalam perenggan. Tapi sesuaikanlah. Ayat mesti gramatis. Tak semesti ayat huraian dulu baru contoh. Contoh dulu, lepas tu huraian pun tidak mengapa. Yang penting ayat topik yang pertama dan ditutup dengan ayat penegas. Jelas tak? Okey. Jadi dalam satu perenggan ni, cikgu dapat 74 patah perkataan. Okey. Berapa panjang karangan PT3 kita mesti buat? Mesti lebih 180. Tapi kalau satu perenggan ni pun awak dah dapat hasilkan 74 patah perkataan, awak darab dengan 3 isi. Kalau 3 isi awak boleh buat, awak dah dapat 222 patah perkataan. Dah lebih dah. Dan tambah lagi dengan pendahuluan, tambah lagi dengan kesimpulan, awak boleh buat 300 patah perkataan ke atas. Dan awak boleh dapat markah cemerlang.
jika bahasa awak baik. Tambah pula dengan peribahasa, lagi awak punya karangan akan lebih matang. Dapat tak di setakat ini? Okey. Baik, seterusnya cikgu nak bagi latihan untuk hari ini. Latihan untuk hari ini, isi yang kedua. Saya nak semua huraikan isi ini. Bersukan juga merupakan aktiviti mengisi masa lapang secara bermanfaat. Okey? Saya nak awak buat latihan ni guna teknik yang cikgu ajar tadi. Teknik MBK. Apa MBK tadi? Mengapa, bagaimana, kesan. Kemudian awak susun menggunakan penanda wacana yang sesuai dan terhasillah perenggan karangan yang mantap. Cikgu harap isi pelajaran yang cikgu ajar ini awak boleh dapat dengan jelas. Cikgu juga akan kongsikan slide ini dalam grup WhatsApp dan juga Google Classroom untuk awak membuat ulang kaji. Baik, setakat itu untuk hari ini. Jangan lupa buat latihan yang cikgu beri ni. Dan kalau dah siap, WhatsApp personal pada cikgu untuk cikgu semak. Okey? Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di lain PDPC online. Bye.